mengenai dengan terapi activity for children ADHD untuk subjek terapeutik kanak-kanak dalam lecture cognitive behavior therapy. Oke. Dan saya akan terangkan mengenai dengan simptom-simptom yang terdapat pada ADHD, yaitu ada 3 yang telah dikenal pasti. Yang pertamanya adalah inattesi. Inattesi ini adalah apabila kita nampak budak tersebut mengalami sifatnya berlainan dengan yang normal, kemungkinan ia mengalami kekurangan dari segi perhatian pada orang lain ataupun sebagainya, daripada ibu bapa ataupun sebagainya. Dan apabila kita nampak sikapnya sering bermain dia kerjanya, dan tidak, apabila kita memberi arahan tidak mendengar arahan, dan sukar pula mengatur tugas yang diberikan kepadanya, dia tidak dapat buat dengan betul ataupun dengan sempurna. Dan apabila kita membuat seberang aktiviti, dia mengelak. Nah, dan sering juga ia hilang barang. Apabila kita bagi dia barang, akan mudah hilang. Kemungkinan sebab bukan masalah pelupa, tapi dari segi kelalaian dialah untuk menjaga barang tersebut. Dan seterusnya, emosinya mudah pula terganggu. Itu untuk inattesi. Dan simptom yang kedua adalah impulsif. Impulsif adalah apabila kita nampak, apabila kita nampak budak tersebut, apabila kita bertanya dengan dia sebelum kita habiskan soalan, dia sudah jawab. Itu pun dia kira macam genius juga lah, begitu kan, dia sudah tahu apa jawaban yang sebenar, walaupun kita bagi soalan yang tidak lengkap, tapi dia sudah tahu bahawa jawabannya itu adalah jawaban. Dan seterusnya dia suka menyampuk kepada setiap perbualan orang lain, ataupun apabila dia bersama-sama dengan kita untuk berbincang, untuk bercakap dengan orang lain, walaupun tidak mengena dengan dia akan suka menyampuk. Dan budak ini sering juga degil dan suka membantah. Maksudnya kalau macam kita bagi arahan, dia bantahlah. Dan dia juga sering lalai. Dan yang seterusnya adalah dia juga tidak puas hati lah dengan apa yang kita bagi dengan dia. Dia sering menunjukkan perasaan yang tidak berlaku adil terhadap diri dialah kepada kita. Dan dia juga mudah takut. Kalau macam kita bagi dia sergak apakah sebagainya, dia kita suruh tempat-tempat yang dia seorang, dia akan minta temankan. Itulah dia rasa macam takut untuk pergi ke tempat tersebut. Dan seterusnya, simptom yang ketiga adalah hypoaktif. Hypoaktif adalah kalau kita nampak budak-budak yang selalu bermain dengan tangan dia dan kaki. Apabila dia kita suruh duduk diam, dia akan menumpukan perhatian juga. Tapi apabila dia dalam keadaan duduk, dia akan sering goyang-goyangkan kaki, goyang-goyangkan tangan, ataupun kalau ada benda di tangan dia akan kasih main-mainkan, ataupun dia pusing-pusingkan pen, dia akan tekan tutup kalau macam pen yang kita bagi yang boleh dikasih yang setiap dengar bunyi lah. Dan seterusnya, dia juga suka berjalan, memanjat, dan berlari-lari sampai dia penat. Kalau dia penat, dia tidurlah nanti. Tapi selagi dia tidak tidur, dia akan membuat aktiviti yang dia suka, memanjat, lari-lari sampailah dia tertidur. Dan seterusnya, dia juga sentiasa bergerak. Itu yang suka bermain dan juga suka bercakap, banyak cakap, bercakap jadi dia akan asik-asik bertanya.
Apakah punca ADHD? Okey, ADHD puncanya adalah beberapa perkara yang perlu kita tahu, iaitu dari segi keturunan, iaitu mengikut daripada Beckley 1998, dia mengatakan bahawa 80% kanak-kanak ADHD berpunca daripada keturunan. Okey, maksudnya ADHD ini boleh dikesan melalui keturunan lah, dan lebih banyak kita boleh tahu daripada keturunan sahaja berbanding dengan punca yang lain. Okey, dan dari segi biologi pula, bila kita nampak budak ini mempunyai masalah daripada peringkat prenatal ataupun masa ibunya mengandungkan dia. Okey, mungkin diakibatkan ibunya masa dia dikandungkan oleh ibunya mengalami masalah emosi dan gangguan-gangguan yang mengganggu kepada pembesarannya semasa berada dalam perut lah. Okey, dan dari segi persekitaran, seperti mana yang kita tahu, budak-budak ini selalu terdedah kepada dunia luar ataupun kepada benda-benda yang dia boleh lihat. Okey, apabila dia nampak, okey, dan dia akan meniru. Tapi bergantung kepada cara kehidupan dia. Salah satu cara kehidupan juga kehidupan keluarga itu boleh juga mempengaruhi kepada punca ADHD ini dapat dikesan terhadap anak-anak tersebut. Mungkin akibat daripada kemiskinan dan akibat daripada cara keluarga itu bersama dengan dia lah, dia membesar bersama keluarga itu, mungkin ibu bapa yang tidak memberi perhatian sangat kepada dia, itulah salah satu ADHD itu berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Dari segi psikologi, mengikut psikologi yang kita telah tahu bahawa apabila ibu bapa dan kanak-kanak ini mengalami satu perbezaan yang tidak berapa mesra ataupun tidak diberi perhatian sangat ibu bapa kepada kanak-kanak, itu juga salah satu punca kepada ADHD ini boleh didapati, boleh dikesan terhadap anak-anak tersebut. Dan seterusnya, perbezaan fungsi otak. Okey. Dan mengikut Sandra 2005, ADHD berlaku disebabkan kekurangan aktiviti. Kekurangan aktiviti yang melibatkan otak lah, dan tahap metabolisme yang rendah di bahagian otak tertentu, iaitu anak-anak ini tidak banyak diberikan ujian untuk menguji kecerdasan otak dia berfungsi lah.